آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sesungguhnya berjayalah orang yang membersihkan dirinya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Dan sesungguhnya rugi besarlah orang yang mengotorkannya. Sesungguhnya sangat rugilah orang yang mengotorkan. Alhamdulillah, akhirnya Allah temukan juga kita dengan pengajian kitab Induk Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-278. Pengajian kita sudah berada pada tahun yang ke-13. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan syarahan kitab Latihan Qalbu, yakni kitab yang ke-22 daripada 40 kitab yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Syarahan kitab Latihan Qalbu kita masuk kali yang ke-11 dan pada malam ini merupakan kuliah khatamnya. Habislah kitab Latihan Qalbu ni. Sebelum ini kita pun sudah mengkhatamkan beberapa buah kitab lagi yang terdapat dalam kitab Induk Ihya ini. Antaranya kita pernah khatamkan kitab Ilmu, panjang kita syarahkan banyak kali. Kitab Aqidah, panjang juga. Kitab Cinta Allah, panjang juga. Kitab Tauhid dan Tawakal, kitab Fakir dan Zuhud, kitab Perkahwinan, kitab Bahaya Lidah. Selain itu kita juga daurahkan, maksudnya syarahan dia pendek sikit tapi khatam juga. Kita daurahkan kitab Terpedaya dan kita pernah daurahkan kitab yang tentang Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Ihya ini ada satu kitab khas untuk tentang Nabi Muhammad. Dan insya-Allah kali ini kita nak khatamkan pula kitab Latihan Qalbu. Hadirin dan para penonton yang dikasihi sekalian. Jadi tanpa membuang masa, kita terus sahaja seimbas lalu, selayang pandang. Kita tengok sekali lalu tentang isi kandungan kitab Latihan Qalbu ini dari awal hinggalah akhir. Antaranya, Imam Al-Ghazali berkata, yakni dia menulis. Bila dia menulis tu maksud dia berkata lah tu. Kata Imam Al-Ghazali, budi pekerti yang baik itu, yakni kelakuan yang baik itu, merupakan sifat penghulu segala rasul. Siapa dia penghulu segala rasul ini? Tidak lain, tidak bukan ialah Nabi Muhammad SAW. Dan amalan para siddiqin, amalan orang-orang siddiq. Orang-orang siddiq ini dia maqam yang tinggi. Jadi akhlak yang baik, kelakuan yang baik, budi pekerti yang baik zahir dan batin ini merupakan sifat Nabi Muhammad dan juga sifat orang-orang siddiq. Ringkas kata, sifat para arfos. Siapa dia arfos? R4S ini selalu kita ulang-ulang. R itu ialah Rasulullah SAW. 4 itu pula, 4 itu ialah 4 orang sahabat Nabi yang paling utama. 4 orang khalifah. Dan S itu pula ialah sahabat-sahabat baginda yang utama yang lain. Itulah R4S. Biasa kita sebut sebagai Arfos. Itulah sifat mereka. Kajilah sejarah mereka tengok. Sebenarnya banyak orang tahu pun, dan banyak juga orang yang faham, tetapi kurang orang yang sedar. Dia tiada kesedaran. Apakah tanda orang-orang yang sedar? Orang-orang yang sedar akan hal ini, mereka terus praktikkan, mereka terus amal, terus buat. Yang sekadar tahu dan yang sekadar faham, biasanya mereka tak contohi pun segala kelakuan,
adab sopan, arfos tadi. Tahu-tahu, sebahagiannya tu sampai ke peringkat faham, tapi dari segi sedar itu kurang ataupun tidak ada. Sebab itu mereka tak berkelakuan sebagaimana kelakuan, adab sopan, budi pekerti para arfos tadi. Malahan, ada pula orang yang mereka tahu dan sebahagiannya faham, tetapi mereka berasa cool ataupun berasa hot dengan kelakuan, dengan tingkah laku, dengan perbuatan yang sebaliknya. Macam tu pula, terbalik pula. Mereka tahu akhlak Nabi Muhammad begini, akhlak Sayyidina Ali begini, akhlak Huzaifah Al-Yaman begini, tapi mereka tak ada hati nak ikut pun. Sebab tiada kesedaran tadi, kurang kesedaran. Tahu-tahu dan sebahagiannya tu faham pun. Jadi tasawuf sufi tariqah Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin Tariqah Ghazaliyah, dan yang seumpama dengannya ini nak membawa manusia dan jin kepada budi pekerti sebagaimana arfos tadi. Antara petanda kita nak tahu sejauh mana dapatan kita, sejauh mana kejayaan kita, sejauh mana perolehan kita, sejauh mana makam-makam kita dalam belajar Tunku Al-Ihsan, Tiang Al-Ihsan, tasawuf sufi tariqah ini, ialah dengan cara kita tengok pada akhlak, tengok pada tingkah laku, tengok pada gaya, tengok pada perangai, tengok pada adab. Jadi kita masing-masing menilailah diri kita sendiri. Antara lain kata Imam Al-Ghazali lagi, budi pekerti yang tidak baik, yang buruk, yang jahat adalah racun. Kelakuan yang tak baik ini ialah racun yang memasukkan orang-orang itu ke dalam kawasan syaitan. Itulah pintu-pintu yang terbuka ke neraka Allah yang bernyala-nyala, yang naik hingga ke hati, kata Imam Ghazali. Jadi selalu jugalah kita terjumpa orang-orang yang nak praktikkan akhlak yang baik, kelakuan yang mulia, kata-kata yang mulia, mereka nak, tetapi tidak sanggup, ataupun malu, ataupun takut, atau berasa terhina, atau rasa buruk pula dipandang orang bila nak berkelakuan baik ni, atau takut kepada orang, takut orang kata, takut orang kutuk, ketakutan dengan pandangan orang, tetapi dia mendakwa dirinya orang Islam, orang beriman. Sebahagian tu lagi sufi lagi, yang tak takut kepada apa-apa selain kepada Allah. Padahal dengan kata-kata orang, pandangan orang, yang entah orang itu kata ya ke tidak pun tak tahu, tetapi sendiri terasa dengan itu saja pun sudah tumbang. Jadi macam mana yang kata tadi, sufi, pejuang, mujahid, level tinggi, makam tinggi, tapi takutlah orang kata, orang kutuk, orang pandang, dengan itu pun sudah tumbang. Terasa kolot, terasa dipandang skema oleh orang lain dan sebagainya. Tapi sebaliknya, sebahagian orang itu pula, dia kalau nak bertingkah laku yang sebaliknya, yang tak baik, yang tak beradab, yang tak cantik, yang itu dia rasa hebat pula. Dia rasa cool, dia rasa hot, dia rasa bangga, rasa stylo, rasa puas hati, terasa sedap, terasa disukai ramai, diterima oleh ramai, dianggap sempoi oleh manusia dan jin dan sebagainya. Macam itu pula. Mengapa dikatakan neraka itu menjulang hingga ke hati, hingga ke qalbu? Kita duduk dalam, kita tak maulah orang duduk dalam neraka tu tertutup lah, duduk dalam tu, masuk dah api belakang lah. Kalau kawasan api itu api belakang lah. Tapi yang api ni tadi dia membakar hingga ke hati, sebab dia pergi kepada hati yang qalbu tadi. Hati qalbu tadi terletak pada roh, sampai ke situ bakar itu. Kata Imam Al-Ghazali, pengubatan hati ini wajib dipelajari oleh setiap orang yang berakal. Dia orang gila, tak belajar, tak apalah, sesuailah dengan dia kan. Tapi selagi berakal itu,
Memang kena belajar pengubatan hati ni. Maksud dia al-ihsan ini, maksudnya tasawuf ini. Nak belajar, kenalah ada guru. Dia tak boleh nak dikaji-kaji sendiri. Mengapa wajib? Sebab dia termasuk ke dalam 4 rukun yang terdapat dalam hadis Jibril. Fardu belaka, rukun belaka. Kita selalu sebut 4 tiang ad-din, 4 pasak agama, 4 teras hidup dan mati, dan sebagainya. 4 ini dia bukan pilihan. Daripada Allah sampaikan kepada malaikat Jibril 4. Daripada malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 juga. Daripada Rasulullah sampaikan kepada para sahabat 4 juga. Daripada sahabat sampaikan kepada tabi'in 4. Begitulah seterusnya bersanad sampailah ke zaman kita ini. 4 juga. Dia bukan pilihan. Dan kata Imam Ghazali, wajib dipelajari kerana tidak ada hati yang terlepas daripada penyakit hati. Kecuali hati Rasulullah. Hati kita ni, orang biasa ni, semua ada penyakit hati, walau bertaraf oleh Allah sekalipun. Sebab itu kena belajar ilmu ini. Berkata Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali dia tulis, dia petik satu hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Antara matlamat utama Nabi Muhammad dihantar tu untuk menyempurnakan akhlak. Dah sempurna dengan cantiknya akhlak, membaikkan akhlak, membaguskan akhlak. Itu matlamat utama dia. Antara matlamat utama dia. Dan Nabi Muhammad pun kalau mengikut hadis riwayat Imam Ahmad, dia pernah berdoa, Allahumma hassan khalqi fahassin khuluqi. Allahumma, engkau telah baguskan, cantikkan, baikkan kejadianku, maka engkau baguskanlah budi pekerti aku. Baguskanlah akhlak aku, baguskanlah adab aku, kelakuan aku, tingkah laku aku. Nabi Muhammad berdoa macam itu. Kita patut lebih lagi lah. Imam Al-Ghazali memetik lagi hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Maksudnya Nabi Muhammad bersabda, yang paling berat, artinya yang paling berharga, yang paling bagus, yang paling penting daripada apa yang diletakkan dalam timbangan pada hari kiamat ialah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Nampak sangat pentingnya akhlak ni. Jadi kita nak akhlak yang baik lah. Tentulah nak. Imam Ghazali dia petik lagi riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim. Orang bertanya kepada Nabi SAW, ada seorang wanita yang rajin berpuasa pada siang hari, maksud dia puasa sunat lah, dan rajin berdiri mengerjakan solat pada malam hari, maksud dia buat qiyam, qiyam al-lail, qiyamul lail. Tetapi akhlaknya buruk, menyakiti jiran tetangganya dengan kata-katanya. Nabi SAW menjawab, tidak ada kebajikan pada wanita itu, dia termasuk isi neraka. Sampai begitu sekali. Padahal dia ini orang yang puasa wajib dah tentu, puasa sunat pun dia buat, solat-solat sunat malam, menghidupkan malam pun dia buat. Tapi disebabkan akhlak tak baik tadi, dengan mulut dia tu menyebabkan orang lain bermasalah, maka Nabi Muhammad kata dia itu termasuk isi neraka. Itu orang yang rajin puasa sunat dan rajin qiyam. Jika akhlak buruk, sangatlah ruginya. Apatah lagi kalau manusia yang tak rajin pun puasa sunat. Macam kita lah, tak rajin pun nak hidupkan malam macam kita. Tiba-tiba akhlak buruk pula, lagilah kita takut. Sebenarnya zaman berubah, kita terima hakikat itu. Jadi dalam hadis disebut tetangga, tak sebut yang lain-lain. Sebab apa? Kerana pada zaman Rasulullah itu, kata-kata manusia ini
hanya dapat sampai kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Zaman itu belum ada teknologi macam sekarang. Zaman itu kalau kata sendiri nak sampaikan kepada orang yang jauh-jauh, maka kena melalui surat. Masyarakat zaman Rasulullah ketika itu jarang-jarang pula berkirim surat. Apatah lagi kaum wanita banyak di rumah, banyak duduk di rumah. Jadi yang mereka boleh sakitkan hati dengan akhlak buruk mereka ni, dengan kata-kata mereka ni, ialah orang-orang yang dekat lah. Sebab tu dia kata jiran tetangga. Tetapi bila zaman berubah, konsep jiran tetangga tu dia dah luas, dah makin jauh dah. Orang jauh pun boleh mendengar apa kita cakap, boleh baca lah kan dengan teknologi. Zaman sekarang, kata-kata daripada kita ni, yang terus daripada kita ni bukan setakat jiran sahaja, dia boleh sampai dengan segera ke mana-mana dan kepada siapa-siapa melalui teknologi. Ada telefon, ada internet, ada media sosial dan sebagainya. Zaman Rasulullah itu, cakap dia tu sakitkan orang yang dekat dengan dia. Di zaman sekarang, cakap ataupun tulis itu boleh sakitkan orang yang jauh dan ramai. Jadi ingat, bahkan sangat beringat, kata-kata kita yang buruk dan menyakitkan orang-orang lain itu, sama ada dalam bentuk tulisan, gambaran, perkongsian, suara, gaya dan sebagainya, itu memungkinkan kita termasuk isi neraka. Walaupun kita jenis yang rajin puasa sunat dan menghidupkan malam dengan amal ibadah. Apatah lagi kalau kita ini tak termasuk pula orang yang rajin. Lagilah. Jadi berhati-hati bila kita guna WhatsApp ke, guna Facebook ke, TikTok ke dan sebagainya. Takut jadi macam wanita ni tadi. Lelaki pun sama lah ni, bukan wanita saja. Seterusnya, kita petik lagi Imam Ghazali, dia ambil hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi. Orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang beriman yang manakah yang paling utama imannya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang terbagus akhlaknya." Siapa dia ni? Orang beriman yang paling utama iman dia berkait dengan akhlak. Jadi nak tak kita ni jadi orang beriman yang paling utama iman? Kita nak lah. Kalau tak mau, tak tahulah nak kata apa lagi. Nak mudah, tak mau panjang-panjang cerita, ikut sahaja akhlak para arfos tadi. Rasulullah SAW 4 orang sahabat paling utama dan sahabat-sahabat utama yang lain, baik lelaki maupun perempuan. Dah tentu mereka tu yang terbaik. Ikut saja. Imam Al-Ghazali memetik pula kata seorang wali Allah, yakni Fudail. Fudail berkata, "Aku lebih suka ditemani oleh seseorang yang kurang dari segi ibadahnya tetapi baik akhlaknya, berbanding ditemani oleh seorang yang banyak ibadahnya tetapi buruk akhlaknya." Kata Fudail. Sampai macam itu pandangan dan pegangan Fudail. Yang kita pula, kita tak selesa nak berkawan dan nak duduk lama-lama dengan orang yang berakhlak mulia. Sebab kita macam tak bebas. Macam tak boleh nak huha-huha tu. Susah. Kita lebih selesa berkawan dan duduk lama dengan orang yang akhlaknya yang kurang baik. Yang tak baik itu mungkin kita tak apa nak duduk. Tapi yang kurang baik ni, itu yang kita selesa. Sebab kita terasa bebas dan kita pun boleh huha-huha. Imam Ghazali memetik kata-kata Anas bin Malik. Seseorang itu akan sampai ke tingkat yang tertinggi dalam jannah disebabkan kebagusan akhlaknya, walaupun dia orang yang tidak banyak ibadahnya. Tetapi akan sampai ke tingkat paling rendah dalam neraka Jahannam disebabkan keburukan akhlaknya, walaupun dia seorang yang banyak ibadahnya. Kita perhati yang ni pun dah cukup tazkirah pada kita kan. Tulislah dekat buku ke manakah selalu nampak. Akan mendorong kita untuk berusaha dan berikhtiar dengan gigih untuk menjadi orang yang berakhlak baik, walaupun kita selalu juga tergelincir.
Imam kita memetik kata-kata Abu Bakar Al-Qattani. Sesiapa yang lebih daripada engkau dalam soal akhlak, nescaya dia lebih daripada engkau dalam tasawuf. Jika akhlak masih tak cantik, artinya tasawuf sufi tarikhah kita pun belum sampai ke makam cantik juga. Kita ambil lah pengajaran. Dipetik pula kata-kata Ibnu Abbas. Setiap bangunan itu mempunyai sendi, dan sendi Islam itu ialah kebagusan akhlak. Ini yang kita kesalkan. Sebab kita tengoklah nasib agama dan umat Islam hari ini. Macam-macam benda yang tak diingini berlaku, antara puncanya sebab lemah sendi. Lemah sendi tadi. Ataupun mungkin tak ada sendi pun. Apakah sendinya? Akhlak yang bagus. Seterusnya, Tuan Imam memetik surah Sad ayat 71-72. Maksudnya, sesungguhnya aku menciptakan manusia daripada tanah, dan apabila dia telah kubentuk dengan sempurna, lalu kutiupkan kepadanya rohku, hendaklah kalian bersujud kepadanya. Jasad kita ni, dia tu tak ada akhlak. Dia tanah. Tanah mana ada akhlak, ada apa kan? Bila dah masuk roh, baru dia ada akhlak. Jadi jasad daripada tanah, roh daripada Allah. Nak menunjukkan mulianya roh. Roh tadi yang qalbu tadi lah. Jantung hati kita tu lah. Itulah diri kita yang sebenar. Kata Imam, dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan bahawa jasad itu dihubungkan dengan tanah, sedangkan roh itu dihubungkan dengan Rabb sekalian alam. Jadi sebenar-benar akhlak itu ada di mana? Sebenar-benar akhlak itu adalah pada qalbu, pada jiwa, pada roh. Dalam tasawuf sufi ni, kita nak menuju kepada akhlaknya Rasulullah. Walaupun kita tak sampai pun, tapi menuju untuk mendekatkan. Bila kita mendekatkan dengan akhlaknya Rasulullah, maka kita mendekatkan dengan akhlaknya Allah. Yang ni kita ada bincang dulu. Ada kita kongsi daripada kitab Ihya juga. Masa kita mensyarahkan kitab yang mana, saya tak ingat dah. Mungkin kitab Tauhid dan Tawakal. Wallahu alam. Imam Ghazali menulis, dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan bahawa jasad itu dihubungkan dengan tanah, sedangkan roh dihubungkan dengan Rabb sekalian alam. Jadi kita nampak kita yang sebenar-benar tu yang mana. Nak dapat akhlak yang baik ini, kita nak kena ada ilmu. Tak ada ilmu macam mana kita nak tahu kan? Kena ada ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang mana akhlak yang baik dan mana bukan akhlak baik. Kena ada beza, kena membeza. Tahu mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana baik, mana tak baik. Kita kena tahu, malah kena sampai ke peringkat kenal mana yang benar, mana yang salah. Ini selalu kita peringatkan. Malah dalam halaqah usrah yang kita jalankan pun, setiap kali memang disebutkan, disuruh sebut. Kita ni nak bawa diri kita dan diri-diri yang lain, yakni manusia yang lain, ke mana? Kita nak bawa sampai ke peringkat kenal diri, kenal Allah, kenal dunia, kenal akhirah, kenal syaitan, kenal malaikat, kenal yang benar, kenal yang salah. Bukan setakat tahu saja, tapi sampai ke peringkat kenal. Ini ilmu membeza. Ilmu membeza ini tidak setakat level tahu. Dia tak cukup. Tapi membeza ni kena sampai ke peringkat kenal. Tulis Imam Al-Ghazali, maka setiap orang yang mendekati atau menghampiri Nabi SAW pada akhlak tersebut, maka ia dekat atau hampir dengan Allah Ta'ala sebagaimana kadar dekatnya dengan Rasulullah SAW. Kita cerita akhlak tadi. Akhlak kita, akhlak Rasulullah, dan pada hakikatnya akhlaknya Allah.
perbahasan tu dalam. Rupa kita yang zahir ni umumnya tak dapat diubah. Tetapi rupa kita yang batin, rupa kita yang batin ni apa dia? Akhlak, akhlak hati. Itu boleh diubah. Cara nak mengubahnya dengan kita melakukan riadah. Riadah ni bukan kita buat pumping ke, jogging ke, tai chi, bukan yang tu. Ini riadah hati, riadah batin, riadah rohani. Latihan-latihan agama, latihan-latihan tasawuf. Biasanya kita riadah yang untuk jasad ni kita cukup ambil berat. Tapi riadah untuk diri kita yang sebenar, yang ghaib, yang ni qalbu tadi, kita tak apa ambil, tak apa kisah, tak ada riadah pun. Nak dapat, mau tak mau kena belajar, kena berguru. Haiwan yang liar pun ada yang boleh dijinakkan dan diadabkan, apatah lagi manusia yang berakal. Nak menjinakkan haiwan tadi, baik burung ke, kuda ke, apa-apa haiwan liar lah, nak jinakkan dia itu ada latihan yang kita buat. Burung helang boleh dijinakkan, boleh memburu untuk kita, boleh dilatih ikut cakap kita. Jadi yang qalbu kita pun sama, dia boleh dilatih. Sifat amarah dan nafsu syahwat itu bukan untuk dibuang, kerana memang tak dapat dibuang pun. Tetapi ia perlu diuruskan agar bersesuaian dengan kehendak agama, agar bersesuaian dengan kehendak Allah. Bahagian ini pun panjang lebar juga kita kupas. Tuan-tuan kena ulang-ulang tontonlah kuliah kita sebelum ini. Sesungguhnya nafsu syahwat itu dijadikan Allah kerana ada faedahnya, kata Imam Ghazali. Jika terputuslah nafsu keinginan makan, tentulah binasa manusia. Bila manusia semua pakat tak makan, habislah, matilah. Jadi nak kena ada keinginan, kena ada nafsu untuk makan. Jika terputuslah nafsu berjima, nescaya terputuslah keturunan manusia. Jika hilanglah sifat amarah secara keseluruhan, tak ada langsung sifat, orang kata haba marah tu langsung tak ada, nescaya manusia tidak dapat mempertahankan dirinya daripada yang membinasakannya. Apa nak jadi pun, tunggu, diam, senyap, apa pun tak buat. Lalu binasalah ia. Jika lenyaplah amarah secara keseluruhannya, nescaya lenyaplah jihad. Jadi sifat amarah dan juga kehendak nafsu syahwat tadi, dia bukan untuk dibuang, dia untuk diletakkan bersesuaian dengan tempatnya. Lebih pun tak boleh, berkurang pun tak cantik. Dia sebagaimana kehendak agama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini manusia, aku juga marah sebagaimana manusia lain marah. Riwayat Imam Muslim. Tapi marah yang bersesuaian dengan kehendak agama. Abdullah bin Az-Zubair berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkata-kata di mana di hadapannya ada sesuatu yang tidak disukainya, nescaya baginda marah sehingga merahlah kedua-dua belah pipinya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Ta'ala berfirman surah Ali Imran ayat 134, maksudnya dan yang sanggup menahan kemarahannya. Imam Ghazali dia bagi komen, Allah tidak berfirman dan orang-orang yang tidak marah. Jadi Arfos tadi Rasulullah, 4 orang sahabat paling utama, dan sahabat-sahabat lelaki dan wanita yang utama yang lain, mereka ada marah. Sebahagian orang tersilap faham kalau orang soleh ni tak ada marah langsung, atau bukan dia. Masalahnya orang-orang jahil, tapi dia rasa diri dia ada ilmu. Apabila orang-orang soleh marah terhadap sesuatu kesalahan, dosa, maksiat atau sebagainya, marah kerana agama lah, dia kata, oh, macam ni ke ulama, ini ke ustaz. Kata ahli sufi, Pak Haji marah-marah, apa orang tua baru balik umrah marah-marah orang. Tak tahu lah tu. Sebenarnya sifat marah dan juga nafsu tadi bukan untuk dibuang, tetapi untuk diletakkan sesuai dengan tempat.
Akhlak zahir dan akhlak batin ini boleh kita usahakan untuk diubah. Tetapi tingkat-tingkat kejayaannya itu berbeza-beza. Kerana manusia ini pun terbahagi kepada 4 tingkat, 4 golongan. Yang pertama, ada orang yang dia tak tahu. Dia kurang tahu mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk. Dia tak tahu. Setelah dia bagi tahu, baru dia tahu. Baru belajar. Jenis ini biasanya kita mudah nak perbaiki dia. Dia asal orang jahil, dia tak tahu. Tapi bila kita bagi tahu, oh, ya ke? Dia ikut. Yang kedua, golongan ini mereka tahu. Tahu mana baik, mana yang buruk. Tetapi mereka dah terbiasa duk buat yang buruk. Jenis ini dia susah sikit untuk diperbaiki. Tapi sekurang-kurangnya dia tak kata perbuatan akhlak yang buruk itu bagus dah. Dia tahu mana baik, mana tak baik, dia tahu. Cuma dia tu sendiri duk buat, selalu duk buat akhlak yang tak baik. Jenis ini boleh diperbaiki tapi susah sikit. Jenis yang ketiga, mereka yakin bahawa akhlak yang tak baik itu bagus, okey je. Dia yakin macam tu pula. Jenis ini, kata Imam, hampir-hampir tak dapat diperbaiki. Mereka tahu benda ni tak baik tapi bagi dia okey. Namun sekurang-kurangnya mereka ni tak berbangga. Dia tak ada rasa bangga bila buat benda tu. Ini jenis yang jahil, sesat, fasik, kata Imam Ghazali. Jenis yang keempat, yang paling teruk, mereka yakin bahawa akhlak yang tak baik itu kalau dibuat lagi banyak lagi bagus, lagi tinggi lagi bagus, lagi dalam lagi bagus. Bahkan mereka berasa bangga dan bangga pula buat perkara itu. Mereka menyangka bahawa dengan cara sedemikian darjatnya terangkat tinggi. Buat akhlak yang tak baik, dia bangga pula, dia rasa itu yang menjadikan dia semakin hebat. Inilah tingkat yang paling sukar. Paling sukar nak diperbaiki, iaitu kata Imam Ghazali, mereka ini jenis jahil, sesat, fasik dan jahat. Jenis pertama tadi jenis jahil. Ini agak mudah untuk diperbetulkan. Jenis yang kedua, jahil dan sesat. Ini bukan sesat keluar pada agama, sesat tak jumpa jalan. Ada beza sesat. Kita dah bincanglah dulu. Jenis yang kedua ni jahil dan sesat, susah sikit nak perbaik. Jenis yang ketiga, jahil, sesat, fasik. Ini hampir-hampir tak boleh perbaik dah. Jenis yang keempat, dia jahil, sesat, fasik, dah jahat pula. Ringkas kata, tak ada cara nak perbaik, melainkan berlaku keajaiban lah. Itu 4 golongan manusia. Jadi akhlak ni boleh diubah, tetapi kejayaan mengubah dia tu bergantung kepada manusia tu duduk dalam kelompok yang mana. Bagaimanakah kita nak mendapatkan akhlak yang bagus? Macam mana kita ni boleh dapat akhlak yang bagus? Yang pertama, dengan kurniaan ilahi. Secara semula jadi, secara fitrah, Allah bagi kita ni duk buat baik je selalu. Itu wilayah kerja Allah. Kita jangan bersibuk-sibuk wilayah itu. Macam Nabi Muhammad, baik je Allah bagi kat dia. Kita jangan bersibuk-sibuk. Kan ada orang-orang yang secara semula jadi kita tengok dia ni duk baik je. Ada orang pula secara semula jadi duk cenderung pada yang tak baik, kan. Cara yang kedua, nak mendapatkan akhlak yang bagus, ialah dengan bermujahadah dan riadah. Ikut latihan dia, belajar, buat latihan dia dan bersungguh-sungguh. Ini wilayah kerja kita. Jadi yang wilayah kerja Allah tadi, kita jangan bersibuk-sibuk. Sebab Allah dah bagi tahu, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Surah Al-Anbiya ayat 23. Dia, yakni Allah, tidak dipersoal tentang apa yang dia lakukan, tetapi mereka lah, yakni manusia dan jin lah, yang akan dipersoal. Kerja Allah, jangan sibuk-sibuk. Kita yakin ya Allah Maha Kuasa dah.
Selesai. Yang kerja kita ni kita kena buat. Macam mana aku nak jadi baik? Yang tu kena buat. Sebab itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Apakah tanda hati kita ini berpenyakit? Imam Ghazali dia bagilah beberapa panduan. Antara tandanya, kita ni berasa susah nak dapat ilmu, khususnya ilmu agama. Susah nak dapat hikmah lagi lah. Susah nak dapat makrifah yang benar. Susah untuk sampai ke makam mencintai Allah. Susah nak beribadah, berat. Tak rasa lazat berzikrullah dan sebagainya. Belajar dah lama dan banyak pula pelajarannya. Susah untuk guru kan. Tapi akhlak duk lebih kurang macam tu juga. Yang kata nak rajin, nak semayang rajin, nak dapat ilmu, nak dapat hikmah, makrifah semua ni, dia tengok naik-naik sikit je pun. Itu petanda. Petanda hati kita ini banyak penyakit. Nak kata berpenyakit, semua berpenyakit. Ni banyak penyakit. Dan tanda lainnya, apabila kita ini ada mencintai sesuatu lebih daripada mencintai Allah. Ini kita hurai panjang lebar dalam kitab Mahabbah, kitab cinta Allah. Ulang tontonlah kitab tu, sangat penting tu kitab tu. Ada di YouTube belaka. Ringkas kata, majoriti orang dia ada mencintai sesuatu lebih daripada Allah. Sama ada mencintai diri dia, atau kerjaya dia, atau pasangan dia, atau hobi dia, anak-anak dia, perniagaan dia, apa-apa yang lain lebih daripada Allah. Itu hati berpenyakit itu. Yang tasawuf ni, pelajaran tasawuf, sufi, tarikhah semua ni, nak bagi kita ni duduk di landasan yang benar, landasan yang betul tu, iaitu kita mencintai Allah lebih daripada yang lain. Macam mana cara nak tahu kekurangan dan kelemahan diri kita, khususnya dalam soal qalbu inilah, dan umumnya dalam soal-soal lain? Yang pertama, kita ni kena berguru. Ada syekh, ada pembimbing, ada mursyid dan sebagainya. Kerana guru ini biasanya dia ada lebih ilmu dan pengalaman, dan ada kaedah-kaedah dia. Jadi dia boleh detect apa kelemahan dan kekurangan kita. Yang kedua, kita ni kena berkawan. Berkawan dengan orang yang baik-baik, ahli-ahli hati, ahli-ahli hatu, ahli-ahli hati, ahli-ahli qalbu, ahli-ahli tasawuf lah terutamanya. Jadi bila kita bergaul dengan mereka ni, selalu kita akan dapat manfaat. Mereka boleh bagi tahu, kita boleh ambil contoh daripada mereka. Yang ketiga, dengan cara kita menilai pandangan musuh. Musuh cakap kat kita 10 perkara, mungkin 9 tak betul, tapi satu mungkin betul. Oh betul lah, aku bahagian ni aku ada kelemahan, ada silap, ada salah. Daripada kata-kata musuh pun ada juga kadang-kadang yang betul untuk kita perbaiki. Yang keempat, dengan cara bergaul. Kita bergaul dengan masyarakat. Kalau duduk seorang-seorang, sentiasa duduk seorang-seorang, tak dapatlah manfaat tu. Walaupun kita ada uzlah, ada khilwah kita, ada zawiyah kita, tapi bergaul dengan masyarakat. Bila kita bergaul ke tengah masyarakat, kita akan dapat pengalaman. Kita saksikan sendiri mana baik, mana yang tak baik kan, daripada apa yang berlaku sehari-hari. Dan kita dapat menilai secara real, secara praktikal. Dari situlah kita akan ambil teladan, ambil pengajaran, ambil pelajaran. Inilah 4 cara kita nak mengetahui kekurangan dan kelemahan diri kita sebagaimana panduan Imam Ghazali. Okey, tentang manusia dan jin sekali, ada 4 golongan. Bila kita dah perbaik akhlak ni, nanti pelajaran tasawuf ni dia akan bawa kita ni rapat, dekat, hampir dengan Allah. Sampai kita jadi orang yang mukharrabin, kharib, orang yang karib dengan Allah. Jadi ada 4 bangsa manusia. Bangsa yang pertama, orang yang hatinya tenggelam dalam mengingati Allah. Yang ni yang kita nak
Sekurang-kurangnya bila kita dekat-dekat nak habis nyawa, nak mati tu, dapatlah benda ni. Tapi kalau dapat awal, dapat sekarang lagi lah bagus. Kurang-kurang nak lah kita ni tenggelam dalam zikrullah. Tenggelam, bahasa dalam, tenggelam dalamnya Allah. Sampai itu. Ini sangat sukar nak dapat. Jenis yang kedua, bangsa yang kedua, orang yang hatinya tenggelam dalam keduniaan. Tenggelam dalam dunia tu. Yang ni yang paling kita tak mau. Minta Allah simpankanlah. Janganlah, tak mau langsung lah ni. Bangsa yang ketiga, orang yang hatinya banyak dengan agama, walaupun dia termasuk juga dalam keduniaan. Semoga sekurang-kurangnya kita berada dalam golongan yang ini. Bangsa yang keempat, orang yang hatinya banyak dengan dunia, walaupun dia ada juga sikit-sikit yang dengan agama, dengan Allah, dengan akhirat. Yang ini majoriti manusia dan jin. Majoriti manusia Islam dan jin Islam. Ini bagi ahli-ahli tasawuf sufi tariqah ni, bangsa yang macam ni pun tak mau dah. Yang hatinya banyak dengan dunia, sikit dengan agama, dengan akhirat, dengan Allah. Yang ini dikira dah musibah dah ni. Bila kita belajar pelajaran sufi, bila kita tak belajar, kita anggap bahagian ni okey. Sebab aku akhirat pun ada, dunia pun ada. Kita rasa okey. Okey, kategori bangsa-bangsa yang disebutkan tadi ini, sebenarnya ia berperanan penting dalam menentukan kedudukan ataupun makam kita di hari akhirat kelak. Ada makam-makam besar dia. Yang paling bawah terlepas daripada nar, terlepas daripada neraka. Atas sikit masuk ke dalam jannah, itu makam dia. Lebih daripada itu masuk ke dalam jannah mukharrabin, itu makam dia. Lebih daripada itu dia sampai ke makam mendapat redha Allah, yang mana redha Allah ini lebih besar lagi daripada jannah, lebih hebat lagi daripada jannah. Dan yang paling tinggi ialah mendapat Tuhan punya jannah itu sendiri, yakni Allah. Memandang Allah, inilah kenikmatan yang tertinggi, yang terpadam segala kenikmatan. Jannah pun dah tak ada apa-apa dah. Sampai itu. Jadi bila kita belajar pelajaran tasawuf sufi tariqah ini, kita nak pergi yang tertinggi tu. Tak dapat, kurang-kurang dapat yang bawah sikit. Tak dapat yang tu, kurang-kurang dapat yang bawah sikit lagi. Macam tu lah. Bila kita tak mendalami bahagian ini, matlamat kita sekadar nak terlepas daripada neraka, nak masuk dalam syurga. Setakat tu je. Sebenarnya dia banyak cerita lagi di dalam dia tu. Jadi ada peluang belajarlah Tunku Al-Ihsan, Tunku tasawuf ni. Apakah antara tanda-tanda kebagusan akhlak? Ini semua ringkasan sahajalah. Ringkasan saja. Imam Ghazali kata kalau orang tu akhlak dia bagus, dia menyukai untuk saudaranya apa yang disukai untuk dirinya sendiri. Dia suka memuliakan tetamu. Dia memuliakan jiran tetangganya. Rasulullah bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik-baik atau berdiam. Jadi orang yang ada tanda-tanda bagus akhlaknya ni, dia dua pilihannya. Sama ada dia cakap yang baik-baik ataupun dia diam saja. Baik akhlak, baik kelakuan, baik budi pekerti, adab sopan, banyak malunya, rajin, penyabar, tidak mengutuk orang, tidak memaki, tidak mengumpat, tidak terburu-buru, tidak kelam kabut, tidak pendengki, tidak kedekut dan sebagainya. Ringkas katanya Imam Ghazali senaraikan ini ialah sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat mahmudah ni banyak pada orang tu, itu petanda akhlak dia baguslah tu. Seterusnya, bagaimanakah cara melatih akhlak kanak-kanak? Kita ringkaskan juga. Kita ni kena biasakan kanak-kanak dengan hal yang baik-baik, hal yang mulia-mulia. Jaga makan minumnya,
bagi yang halal dan yang baik. Kerana pemakanan ini mempengaruhi jiwa dan emosi. Kita ajar adab-adab makan minum, adab berpakaian, adab-adab dalam hidup seharian. Kita pun memang dapat melihat kanak-kanak yang hidup dalam keluarga yang suka mencarut, suka cakap kasar, suka menyumpah-nyumpah, biasanya mereka juga akan terikut macam itu. Kanak-kanak yang hidup dalam suasana yang tak solat, banyak berhibur, yang pengotor, biasanya akan jadi begitu juga. Jadi tugas kita sebagai ibu bapa, sebagai penjaga, kita cuba untuk wujudkan suasana yang mahmudah. Banyak suasana yang mahmudah setakat kemampuan kita. Kemudian hantar kanak-kanak tadi ke madrasah. Ni zaman Imam Ghazali. Zaman sekarang ni ke sekolah lah, atau yang institusi yang seumpama dengannya, atau kepada tok guru kah, atau kira madrasah lah tu. Kita jaga pergaulan kanak-kanak tadi. Kita beri dia ganjaran ataupun pujian yang sesuai lah atas kebaikan yang dia lakukan, supaya dia termotivasi untuk selalu melakukannya. Jangan diajar kanak-kanak ni bermewah-mewah, biar sederhana dan merasa sedikit kesusahan. Dan kanak-kanak ni jika dipukul oleh gurunya atas kesalahan, jangan duk terjerit-jerit. Kanak-kanak lelaki dia kena ada ketahanan. Latih dia macam itu. Kata orang lelaki takkan menangis kot. Sebab guru pukul tadi untuk kebaikan. Apabila dah remaja pula, dah dewasa pula, tadi kanak-kanak, bila umur dah meningkat, dia kena ada guru. Guru pelbagai jenis guru. Guru al-ihsan, guru yang berkait dengan tasawuf, dengan akhlak tadi tu. Kena ada guru dia. Dan guru pula kena memantau murid-muridnya itu. Kerana murid-murid yang dah remaja tadi ni, dia kena ada khilwah dia, dia kena menjaga tutur kata dia, dia kena menjaga makan minum dia, dan dia kena rajin menghidupkan waktu malam. Macam mana pula kita yang dah berusia ni, yang baru nak belajar? Macam dalam kuliah sebelum ni kita bagi tahu kan, zaman dulu tasawuf ni asas dia ajar pada kanak-kanak. Kemudian remaja tu dibagi dah ilmu, ilmu tasawuf. Tapi zaman sekarang ni orang dah kemudian dah banyak usia dah baru nak belajar. Zaman sekarang. Jadi macam mana kita nak tarbiyah mereka? Macam mana kita nak belajar? Sebab kita dah ada komitmen, kita sudah berkerjaya, kita sudah ada anak isteri, mungkin dah ada yang dah bercerai-berai, dah berusia warga emas, dah pencin dan sebagainya. Tentu tak sesuai kita nak mengikut cara orang remaja tadi. Jadi antaranya kita kenalah minta doa kepada Allah. Mintalah apa hajat yang nak, khusus dalam tasawuf ni. Kita kena sanggup korbankan masa, korbankan tenaga, korbankan kerehatan, korbankan keseronokan, korbankan wang, belanja, harta, korbankan keegoan kita. Sebab nak cari ilmu tasawuf ni dan amal. Jadi kita kena berguru, belajar dan amalkan apa yang kita belajar tu. Istiqamah. Kemudian kita juga kena peruntukkan waktu lah untuk khilwah. Kenalah ada khilwah kita juga. Kita kena jaga percakapan, kurang bercakap, kurang bergaul dalam hal-hal yang tak bertaraf perlu. Hadirin dan para penonton yang dikasihi sekalian, rasanya sekadar inilah sahaja pengkhataman kitab latihan qalbu kita ini. Dan sebagai rumusannya, bolehlah dikatakan yang bahawa qalbu kita ini ia mesti dilatih, mesti ditarbiyah. Merugilah orang-orang yang tidak membuatkan qalbunya dilatih atau ditarbiyah. Oleh yang demikian, kita mestilah mencari dan melalui latihan-latihan serta tarbiyah-tarbiyah yang berkaitan. Kita nak dapatkan hal-hal itu
kita kenalah ada ilmu, kena ada maklumat, kena ada pengetahuan tentangnya. Nak dapatkan ilmu berkaitan, kita kenalah berguru. Nak menjayakan ilmu-ilmu yang kita dapat itu, kita kenalah melaksanakannya. Nak kekalkan dia itu, nak tambah baik, nak boleh pergi jauh, kita kena istiqamah. Semoga tarbiyah soal hati ini, soal qalbu, soal roh ini semakin dipentingkan dan semakin mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat kita. Biarlah hendaknya ilmu-ilmu al-ihsan ini meriah di serata penjuru umat Islam berada. Jadi dalam pengajian akan datang, insya-Allah kita akan sambung ke kitab Keajaiban Qalbu. Sekarang kitab Latihan Qalbu. Lepas ni kitab Keajaiban Qalbu. Isi kandungan dia itu lebih mendalam, lebih jauh, lebih tinggi, lebih luas daripada kitab Latihan Qalbu ini. Sebenarnya kitab Keajaiban Qalbu ini saya sudah mula syarahkan agak lama dulu, bermula tahun 2018. Tetapi kitab Keajaiban Qalbu ini disyarahkan secara bertulis. Kali pertama kitab dalam Ihya ini saya syarahkan secara bertulis. Yang lain itu secara pengajian macam inilah. Di mana kita buat tu? Ketika itu saya ada buat satu risalah kecil lah untuk ikhwah yang berisi bahan-bahan berkaitan tasawuf. Risalah ini sempat 4 kali keluaran. Kita namakan Qalbun Salim, nama dia tu. Kita petik daripada buku-buku, daripada internet, daripada penulisan saya sendiri pun tentang tasawuf, tentang ilmu hati lah. Dan kita sampaikan kepada orang. Tak banyak photostat saja pun, sempatlah 4 kali. Dalam Qalbun Salim itulah ada satu bahagian, satu slot yang saya syarahkan kitab Keajaiban Qalbu secara bertulis. Tapi sempat 4 kali keluaran saja kerana tak sempat nak tumpu dia tu, banyak kerja nak buat yang itu. Kecil saja, ini yang pertama, Qalbun Salim, 40 muka surat. Dalamnya ada disyarahkan. Ini yang kedua. Ini keluaran yang ketiga. Ini yang keempat. Sempatlah syarahkan sikit dan tak sambung pun. Jadi insya-Allah kita akan sambung dalam bentuk pengajian macam inilah. Kitab Keajaiban Qalbu. Sebenarnya hati ini sangat teringin untuk mensyarahkan kitab kematian. Sebab sekarang ini selalu berlaku kematian. Dia tak macam dulu-dulu kan, berderet-deret sehari sampai 2-3 orang yang kita kenal dia dan dia kenal kita. Jadi tergerak untuk syarah kitab kematian. Tapi nak kena kitab Keajaiban Qalbu dulu juga. Sebab apa? Mursyid dulu ni, arwah mursyid, dia tu mengajar mengikut sukatan Tariqah Ghazaliyah. Dia ada kitab mana nak dahulu, kitab mana nak kemudian, dia macam itu. Tengoklah macam mana. Tapi memang rasa teringin nak mensyarahkan kitab kematian. Kitab kematian ni ialah kitab yang ke-40 dalam kitab Induk Ihya Ulumuddin ini. Tengok macam mana. Dan akhirnya Astaghfirullahaladzim, kita beristighfar, memohon keampunan kepada Allah atas segala kegelinciran, pena, kata-kata, gerak gaya dalam mensyarahkan kitab Latihan Qalbu ini. Semoga Allah ampunkan. Dan saya juga memohon maaf atas salah silap, segala kekurangan
segala kelemahan sepanjang mensyarahkan kitab ini. Panjang umur, kita akan jumpa dalam kuliah seterusnya, iaitu syarahan kitab Keajaiban Qalbu. Nak qalbu yang ajaib tak? Nak, insya-Allah. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.